Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kabar rakan-rakan sekalian? Berjumpa lagi dalam Mat Jepun Channel. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, share serta komen di bawah bagi membolehkan saya meningkatkan kualiti penyampaian dalam channel ini. Kepada yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan rakan-rakan sekalian. Jadi paparan kali ini masih lagi berkisar tentang pertandingan di Beijing. Jadi untuk episod yang kedua ini saya akan membawa rakan-rakan memerhati melihat suasana perjalanan menuju ke Beijing pada hari pertama. Jadi sebelum kita lanjut, diharap rakan-rakan dapat memberi info-info ataupun memberi komen tentang apa yang telah saya paparkan dalam episod kali ini. Jadi kumpulan kami ataupun SMK Tanjung Datuk, kumpulan inovasi kami bergerak dari SMK Tanjung Datuk menggunakan bas syarikat pelancongan yang telah dilantik oleh pihak sekolah dalam pengurusan sepanjang pertandingan ini berlangsung. Kita sedia maklum pergi ke luar negara, kita tidak ada banyak perhubungan dengan negara luar, jadi kita memerlukan ejen pelancongan untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pertandingan ini. Jadi kami bergerak menggunakan bas syarikat Raja Wali ke KLIA 2 dari SMK Tanjung Datuk Pengerang, Johor. Jadi perjalanan itu mengambil masa lebih kurang 6 jam santai-santai dengan bas menggunakan lebuh raya utara selatan. Jadi sebelum saya paparkan dengan lebih lanjut, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyokong-penyokong kepada pasukan ini, terutamanya syarikat-syarikat gegasi yang berada di Rapid Pengerang, khasnya kepada Petronas, kepada Dialog, kepada Walpark, begitu juga dengan Kejora yang telah menyalurkan peruntukan bagi membiayai keseluruhan pertandingan ini. Kos yang agak besar untuk kumpulan kami bergerak ke sana, memandangkan rasanya tidak wajar kami hanya membawa pembentang yang 4 orang, tetapi sebenarnya kumpulan penyokong kepada kumpulan utama tadi sebenarnya banyak yang menyediakan bahan-bahan yang telah bertungkus rumus dari 2015 hingga ke 2017 ini. Jadi kami mengambil keputusan membawa bersama kumpulan sokongan ini untuk melihat suasana pertandingan, dan tidak ketinggalan juga PIBG sekolah. Jadi kami sampai ke KLIA 2 dalam pukul 4.30 petang bersama barang-barang yang telah di packing ataupun dibungkus rapi.
barang-barang pertandingan ini ataupun peralatan-peralatan yang digunakan sepanjang pertandingan ini perlu dibawa dari Malaysia ke Beijing. Jadi kita telah membawanya dan membungkusnya dengan rapi bagi memastikan tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini seperti pecah, hilang atau sebagainya. Jadi kita sedia maklum sebab pertandingannya akan dilangsungkan besoknya, persiapan untuk tempat pertandingan itu kita tidak mahu perkara-perkara seumpama ini berlakulah. Jadi kita telah memastikan membungkus peralatan-peralatan yang bakal digunakan suatu pertandingan itu dengan baik dan dibawa ke Beijing menggunakan kapal terbang, bas dan kapal terbang. Jadi kami telah mengambil beberapa langkah-langkah bagi memastikan peralatan itu selamat sampai ke Beijing. Takut nanti bila sampai di sana, kalau pecah peralatan, mana kita nak cari menggantikan di tempat orang. Tentunya sedikit sebanyak menjejaskan persiapan pertandingan ini perlu kita pelajari bahawa bagi memastikan peralatan-peralatan yang digunakan untuk pertandingan itu dalam keadaan baik bila sampai ke lokasinya. Jadi kami telah sampai lebih kurang 4.30 di KLIA 2 dan memunggahkan barang-barang masuk ke lapangan terbang sebelum daftar masuk dilakukan di KLIA 2. Jadual penerbangan kami adalah lebih kurang pukul 7:15 petang, 7:15 malam. Jadi masa yang ada itu kami gunakan untuk santai-santai sekeliling KLIA 2. Kita sedia maklum KLIA banyak terminal-terminalnya, tapi oleh kerana kumpulan kami besar, jadi tidak berhajatlah untuk ke KLIA 1 atau KLIA 3. Jadi kita bersekitar di kawasan KLIA 2 saja. Jadi bilangannya agak ramai rombongan kali ini, jadi kita santai-santai dulu di balai ataupun di KLIA 2. Jadi lebih kurang pukul 6 lebih barulah kami masuk untuk daftar ataupun check in bersama barang-barang pertandingan. Jadi barang-barang pertandingan ini sangat-sangat kami jaga kerana takut apa berlaku kepada barang-barang tersebut. Jadi kami melakukan dengan berhati-hatilah, dengan berhati-hati dan meminta pihak pengurusan lapangan terbang juga memastikan peralatan tersebut dikendalikan dengan baik, Jadi bagi anak-anak ataupun kru pertandingan kali ini, mereka dah pernah naiki kapal terbang di mana sewaktu pertandingan 2015 Petronas All About Youth, mereka telah pergi ke Kuala Lumpur dari Johor Bahru menggunakan kapal terbang. Apabila kami disenaraikan antara finalis pertandingan tersebut di Kuala Lumpur, jadi pihak Petronas telah sponsor tiket kapal terbang bagi kru untuk sampai ke Kuala Lumpur. Jadi ada sebilangan kecil kumpulan pertandingan ini telah pun merasai menaiki kapal terbang. Tapi kali ini alhamdulillah kami semua memastikan pelajar-pelajar turut merasa bagaimana menaiki pesawat terbang. Mungkin ada yang belum pernah menaiki pesawat, jadi inilah pengalaman pertama mereka untuk satu jarak perjalanan yang jauh, dari KLIA ataupun Kuala Lumpur ke Beijing yang mengambil masa lebih daripada 6 jam, dan di persiapan telah dilakukan, talimat telah diberikan kepada anak-anak sekalian tentang perubahan cuaca yang berada di Beijing pada masa itu. Jatuhnya pada musim sejuk, bulan Mac ini musim sejuk. Jadi baju yang agak tebal perlu dibawa bagi memastikan anak-anak ataupun murid-murid tadi kekal panas di cuaca yang sangat sejuk itulah.
Jadi kami daftar masuk mengikut kumpulan yang telah ditetapkan, dan bersantai-santai saja sebab masa panjang untuk check in bagasi dan clearance untuk immigration memerlukan masa yang agak panjang. Jadi kami mempunyai banyak masa untuk memastikan perkara tersebut dapat diuruskan dengan sempurna, Jadi dalam rombongan ini juga sebenarnya ada guru-guru yang mengambil inisiatif untuk membawa anak-anak turut serta dengan bayaran sendiri, kerana kalau mungkin nak pergi bersendirian ataupun satu keluarga, masalah perjalanan ataupun melantik syarikat pelancongan itu akan bermasalah. Jadi dengan menumpang kumpulan kami ini sudah tentulah ada rakan-rakan ataupun kawan-kawan yang turut sama yang boleh menjadi pandu arah kepada mereka. Di samping mereka turut memberi sokongan kepada pasukan sekolah. Ini antara semangat yang ditunjukkan di kalangan guru-guru sekolah ini. Jadi ini suasana kami berada di balai menunggu sementara menunggu pesawat tiba dan seterusnya berangkat ke Beijing. Kita teruskan, kami berada di dalam pesawat. Saya tak pasti Airbus berapa ni, Airbus 380 ke, lebih kurang dalam pukul 7 malam kami sampai ke airport menghampiri airport Beijing setelah 6 jam lebih berada dalam kapal terbang. Jadi kami telah naiki pesawat AirAsia untuk sampai ke Beijing, dan kalau dilihat dalam paparan ini kebanyakan rombongan kami berada di ekor kapal terbang, berada di kawasan ekor kapal terbang. Walau bagaimanapun selamat sampai ke Beijing, mendarat di airport Beijing, seterusnya melakukan clearance immigration yang agak ketat. Di China ni immigrationnya agak ketat, dan nanti waktu balik lagi ketat. Walau bagaimanapun saya akan paparkannya sepintas lalu apabila kita sampai ke episod yang waktu pulang kelak. Jadi alhamdulillah boleh dikatakan perjalanan kami tenang saja sampai ke Beijing, dari mana cuma berlaku kepenatan kerana dari awal pagi kami dah keluar dari rumah, berkumpul di SMK Tanjung Datuk menunggu kehadiran bas dari syarikat pelancongan iaitu Raja Wali Bintang Travel. Pukul 10 mula bergerak dari Pengerang, hujung tenggara negeri Johor, bergerak ke Johor Bahru. Dari sana menggunakan lebuh raya utara selatan ke KLIA 2. Tentunya kepenatan terasa. Sampai di KLIA 2 pukul 4 lebih, check in masuk hingga pukul 7, keberangkatan ke Beijing 6 jam lebih lagi dalam kapal terbang. Tentunya bagi guru-guru dan kru keseluruhannya melaku kepenatan, tapi keriangan terpancar di wajah anak-anak ataupun murid-murid, kerana inilah julung-julung kalinya adanya yang pertama kali menaiki pesawat dalam satu penerbangan yang jauh, satu penerbangan yang agak jauh, 5-6 jam lebih, satu penerbangan yang agak jauh lah, dan satu pengalaman berharga bagi mereka menuju ke alam dewasa kelak.
Jadi kita ringkaskan, kita pun mendarat di Beijing dan seterusnya mengambil peralatan yang kita bawa, dan seterusnya kita menunggu ejen ataupun wakil dari pihak negeri China, juga merupakan syarikat pelancongan yang menguruskan kami di Beijing ini. Jadi dipendekkan cerita, selepas itu kami dibawa ke hotel penginapan. Dah hampir pukul 3 pagi. Jadi saya bersama Tuan Haji Ishak salah seorang PPD yang mengikuti rombongan kami ke sini, dan kami ambil keputusan untuk mencari makan dahulu sebelum tidur. Jadi suasananya agak dingin, sejuk kalau mengikut catatan suhu pada waktu ini ialah 4 darjah Celsius. Jadi agak sejuk di waktu malam ini, jadi perlu mencari makanan yang panas. Jadi di atas jasa baik rakan kita di kedutaan, beliau telah datang ke hotel untuk berjumpa dengan kami, dan seterusnya membawa saya dan Tuan Haji Ishak mencari sedikit makanan. Rakan-rakan saya yang lain, guru-guru yang lain, anak murid yang lain, mereka tidak mau keluar lagi dan mau terus ke bilik untuk beristirahat. Mungkin terlampau penat dalam perjalanan yang jauh sebegini. Jadi kami bersama dengan pegawai di kedutaan Malaysia Beijing pergi ke sebuah kedai makanan halal. Di sana kami telah memesan makanan mi tarik yang begitu terkenal di negara ataupun di China ini. Dari segi harga, saya perhatikan harganya agak mahal berbanding dengan negara kita. RM15, ada RM16 untuk satu mangkuk mi. Walau bagaimanapun sebenarnya mi ini boleh dimakan 2 orang. Kalau banyaknya mi ini boleh dimakan sampai 2 orang. Jadi sedap, tapi saya pun tak dapat nak habiskan mi tersebut kerana terlampau banyak. Mungkin budaya kita makan ni tak banyak macam orang China, tapi orang China ni makan memang boleh tahan banyaknya. Mungkin faktor kesejukan negara mereka memerlukan haba yang lebih, jadi makanan inilah digunakan untuk membakar. Jadi kesempatan ini saya ucapkan terima kasih jugalah kepada sahabat kita, iaitu pegawai kedutaan pada masa itu, iaitu Abdul Aziz Hau Abdullah, merupakan pegawai yang menguruskan bahagian pendidikan di kedutaan negara kita di Beijing tersebut. Jadi ada episod kami di kedutaan yang akan saya paparkan dalam episod-episod yang akan datang. Selepas kami menjamu selera dan berbual seketika, terutamanya saya mendapatkan info sedikit daripada driver ataupun pemandu kedutaan, pemandu di kedutaan. Saya just tanya dia, berapakah gaji untuk pemandu di Beijing ni. Sebenarnya banyak info yang saya boleh kongsikan dengan beliau. Antara yang disebut ialah gaji untuk pemandu seperti beliau sebanyak 4,000 yuan ataupun lebih kurang 3,000 ringgit Malaysia untuk tugas sebagai seorang pemandu di kedutaan. Walaupun tu rezeki masing-masing negara masing-masing, saya tidak mau mengulas. Mungkin ada baik ada kurang, just kita nak tahu apakah amount yang diterima untuk pekerja-pekerja di China. Tidak ada maksud-maksud tertentu merendahkan negara mana, negara itu, negara ini. Just kita untuk pengalaman. Sebab saya
tertarik dengan tugas-tugas ataupun bidang pekerjaan yang ada di negara tersebut. Jadi itulah antara soalan yang saya kemukakan untuk melihat sejauh mana negara kita berbanding dengan negara China. Jadi kedai makan yang saya masukkan itu ialah Mahua yang berhampiran dengan hotel. Sebenarnya di keliling hotel itu ada banyak kedai halal, kedai halal, dan hotel yang kami duduk juga adalah hotel muslim yang menyediakan makanan halal. Jadi pagi besok kita tengok bagaimana guest ataupun tetamu hotel yang makan di hotel, macam mana mereka mengambilnya. Macam di kedai ni juga memang banyak mereka makan. Jadi berjumpa lagi di hari esok. Di hari esok malam ini saya tinggalkan sampai di makan di Mahua ini saja. Jadi besok kita akan melawat Tiananmen Square, satu tempat bersejarah, satu tempat berdarah suatu masa dahulu dengan kes-kes tertentu. Jumpa lagi episod seterusnya. Bye.